Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanak لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kehadratnya kena pada pagi Jumaat yang berbahagia ini kita diizinkan olehnya untuk bersama lagi dalam majlis ilmu mingguan kita di medan ilmu ini. Dan pada pagi ini saya ditaklifkan untuk mengambil tempat Tuan Guru kerana beliau keuzuran. Dan tajuk perbincangan kita pada pagi ini ialah ikhlas dalam perjuangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya petik perbincangan kita daripada kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang terlibat dalam gerakan Islam, Ikhwanul Muslimin, dan beliau merupakan min ulama'il Azhar yang pernah diberi tanggungjawab sebagai mas'ul tarbiyah dalam gerakan tersebut. Beliau ialah Syekh Muhammad Abdullah Al-Khatib yang menulis kitab yang bertajuk Nadharatun fi Risalati Ta'alim. Nadharatun fi Risalati Ta'alim yang kita terjemahkan sebagai pandangan semula kepada Risalah Ta'alim yang telah ditulis oleh Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah. Kitab ini menceritakan tentang 10 rukun bai'ah yang bermula daripada Al-Fahmu dan diteruskan dengan Al-Ikhlas sehinggalah ke akhirnya sampai kepada Al-Thiqah. Hari ini kita akan ambil satu saja rukun bai'ah itu, iaitu Al-Ikhlas. Kata Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah tentang ikhlas, wa uridu bil ikhlasi ay yaqsudal akhul muslim biqawlihi wa amalihi wa jihadihi kullihi wajhallahi wa ibtigha'a mardatihi wa husna mathubatihi min ghairi nadarin ila maghnamin aw madharin aw jahin aw laqabin aw taqaddumin aw ta'akhurin. وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة لا جندي غرض ومنفعة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبذلك يفهم الأخ المسلم معنى هتافه الدائم: الله غايتنا، Allahu Akbar, walillahil hamd. Maksudnya, yang saya kehendaki dengan ikhlas itu ialah setiap akh muslim mestilah mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala darinya. Semua perkataan, amalan dan jihadnya tidak memandang kepada sebarang keuntungan, kemegahan, gelaran, kedudukan, terkemuka atau mundur. Dengan itu beliau menjadi tentera yang mendukung fikrah dan juga mendukung akidah.
bukan tentera yang mengejar sesuatu atau kepentingan. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah kerana Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Dengan itu seorang akh muslim ataupun anggota gerakan Islam dapat memahami slogan yang sering dilaungkan, Allah matlamat kita, Allah lah yang maha besar, dan bagi Allah lah segala pujian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu di antara petikan yang saya ambil daripada kitab Nadharatun fi Risalati Ta'alim tentang ta'rif ikhlas. InsyaAllah pada masa yang ada pada pagi ini kita akan menyebut tentang ikhlas dan tanda-tanda mereka yang ikhlas dalam perjuangan, dan kita akan berikan beberapa contoh untuk memastikan ataupun meyakini bahawa sesungguhnya dengan ikhlaslah kita berjaya untuk berhadapan dengan musuh dan mampu untuk menghancurkan mereka, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara lain yang disebut oleh Imam Hasanul Banna rahimahullah di sini ialah setiap kita di kalangan gerakan Islam mestilah mengqasadkan tujuan kita berjuang, tujuan kita berjihad hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapat ganjarannya, tanpa melihat kepada maghnam, keuntungan dunia yang sementara, tanpa melihat kepada mazhar, kemegahan atau juga pangkat kedudukan, tanpa melihat kepada laqab, gelaran, sama ada kita duduk di hadapan ataupun di belakang. Orang yang berjuang ikhlas kerana Allah, ia tidak mengharapkan yang lain melainkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ikhlas adalah merupakan buah kepada tauhid. Adapun lawan kepada ikhlas iaitu riya, ia merupakan satu perkara yang membawa kepada syirik. Ikhlas buah kepada tauhid, adapun lawan ikhlas iaitu riya adalah merupakan perkara yang tergolong dalam syirik. Shaddad bin Aus berkata, kunna nu'addu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna riya'a asyirkul asghar. Kami mengira riya adalah syirik kecil pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan kita selaku mereka yang mahu menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas semata-mata kerananya dalam kita berjuang. Rukun kepada amalan yang diterima, sama-sama kita faham dan kita tahu bahawasanya semua amalan kita, baik sekecil-kecilnya sehinggalah kepada sebesar-besarnya, daripada kita bangkit tidur sampailah kita masuk tidur kembali, daripada kita masuk tandas keluar tandas sehinggalah kita berpolitik, bernegara, semuanya dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mestilah mendapati dua syarat utama. Yang pertama mestilah ikhlas dalam niatnya, yang kedua mestilah bertepatan dengan sunnah dan juga syarat. Tanpa dua syarat ini, walaupun perbuatan itu nampak pada zahirnya ibadah, tetapi tidak dikira ibadah. Seorang yang berderma kepada masjid, jutaan dermanya, tapi diletakkan syarat untuk saya berderma, panggil wartawan untuk sebarkan dalam televisyen, dalam media massa. Hari saya nak sampaikan derma itu, saya akan bawa replika cek yang besar 1 juta. Derma itu bagus, menepati syarat, tapi niatnya tidak
ikhlas, ya, maka tak dikira ibadah. Ada juga orang yang melakukan satu amalan dengan niat yang ikhlas. Seorang penyanyi, dia menyanyi di pentas ataupun dalam satu konsert, ya, menghimpunkan pemuda-pemudi dalam keadaan bercampur baur, lelaki perempuan, berlaku ikhtilat. Bila ditanya oleh wartawan, kenapa awak, ya, melakukan konsert ini, katanya saya ikhlas kerana Allah. Ya, hasil kutipan daripada konsert ini saya akan berikan pada rumah anak yatim, saya akan tolong orang miskin, saya akan bantu orang-orang tua dan sebagainya. Ya, betul, dia ikhlas, tapi caranya tidak menepati syarak, juga tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sesuatu amalan apa pun yang kita lakukan, tambah-tambah lagi kita berjuang untuk menegakkan agama Allah, mestilah ikhlas kerana Allah dan ianya menepati syarak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi ayat yang ke-110, ayat yang terakhir. Hari Jumaat ini kita disunatkan baca suratul Kahfi. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya dalam keadaan mendapat redha-Nya dan diberikan ganjaran yang selayaknya, hendaklah ia melakukan amalan yang saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ya, cuba kita gambarkan, ayat ini menyebut hendaklah ia melakukan amal yang saleh, dalam masa yang sama tidak mensyirikkan, ya, dengan ibadahnya itu, ya, Tuhannya akan Tuhannya, tidak mensyirikkan, ya, Allah dengan sesuatu yang lain dalam ibadahnya. Boleh tak kita gambar orang yang semaya lah kata-kata, dalam masa yang sama dia syirik. Kalau syirik itu kita faham dalam arti kata syirik jali, syirik yang nyata, tak akan berlaku begitu. Ya, maksud yang dikatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada itu ialah asyirkul khafi, iaitu riya, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ya, maknanya kalau kita mahu bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapat redha-Nya, mendapat ganjaran syurganya, maka kita diletakkan, diberikan syarat, hendaklah beramal saleh, menepati syariat, dalam masa yang sama tidak boleh syirik kepada Allah dalam ibadat, maknanya tidak boleh riya, tidak boleh menunjuk-nunjuk. Ya, persoalan ikhlas ini satu persoalan yang, ya, semua kita menghadapinya. Ya, tak terkecuali, walau siapa pun kita akan berdepan dengan masalah kita ikhlas ataupun tidak dalam perjuangan kita. Maka pada hari ini saya timbulkan tajuk ini kerana kita melihat mutaakhir ini kita berdepan dengan situasi pemilihan di semua peringkat. Ya, nak lantik orang tu, nak lantik orang ni, nak pilih orang tu, orang ni, rasaikah? Maka saya sengaja ambil tajuk ini supaya kita berhati-hati, jangan sampai perjuangan kita kerana nak dapat kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, bahkan apa yang penting bagi kita ialah siapa pun kita dalam perjuangan, kita memberi sumbangan untuk Islam. Anta ala thaghratin min sughuril Islam fala yu'tayanna min qibalik. Kamu berada pada satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam, maka jangan biarkan Islam dimasuki oleh musuh melalui penjuru kamu. Kita pemimpin, maka kita pertahankan Islam dengan kepimpinan kita. Kita ahli biasa, kita pertahankan Islam mengikut kelebihan yang ada pada kita. Muslimin ke muslimat ke pemuda ke orang tua ke siapa sekalipun dalam gerakan Islam, semua mesti mainkan peranan. Tak penting kita di mana, tak penting kita pegang jawatan tinggi, yang penting sumbangan kita kepada Islam itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk tahu sama ada kita ini ikhlas ataupun tidak dalam perjuangan, maka mari sama-sama kita lihat, ya, beberapa tanda mereka yang ikhlas. Cuba kita muhasabah balik. Tadi Ustaz Fadli banyak cerita pasal isu, ya,
macam-macam dia bawa, tak apa, alhamdulillah, itu satu daripada agenda perjuangan kita. Sekarang saya tak bercerita tentang isu, saya akan bercerita tentang diri kita sendiri. Ya, dah banyak sangat kita ni tuding jari pada orang lain, hari ni kita tuding jari pada diri kita pula. Tengok adakah kita benar-benar seorang yang menepati ciri anggota gerakan Islam sehingga melayakkan kita untuk diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya beri kemenangan pada kita, kemenangan yang mutlak, ya, bila mana kita benar-benar menepati syarat untuk kita mendapat kemenangan itu. Antara lain ialah ikhlas. Ikhlas merupakan syarat utama untuk kita mencapai kemenangan. Di antara tanda-tanda ikhlas sebagaimana disebut oleh pengarang ini, yang pertamanya ialah beliau takutkan kemasyhuran dan sanjungan yang boleh membawa fitnah kepada diri dan agamanya. Takut soho, orang Kelantan kata, ya? Takut orang puji, takut soho, takut orang kata dia ni hebat. Ini orang ikhlas ngerti, ya. Lebih-lebih lagi jika beliau seorang yang berkebolehan, ya, berkebolehan maknanya dia boleh kecek sedap ceramah, orang takbir, Allahu Akbar, ataupun dia ni hebat dari segi mengatur strategi, buat perancangan yang orang kata yang hebat, digeruni oleh musuh, ataupun dia boleh, ya, maknanya berorganisasi, ya, susun jentera dengan baik. Ya, semua kita ada kelebihan belaka. Orang yang ada kelebihan ini lebih-lebih lagi dia takut. Hati dia merasa bimbang, takut dia jadi sohu. Ini tanda orang, tanda orang ikhlas. Beliau meyakini bahawa Allah menerima sesuatu berdasarkan batin, bukan zahirnya. Dan jika manusia itu memiliki kemasyhuran di pelosok dunia sekalipun, sedangkan niatnya bercampur baur, maka ia tidak memberi apa-apa makna. Tak ada makna, walaupun orang kata kita ni hebat, tapi kita sendiri tidak ikhlas, ya, tak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang ikhlas sentiasa menganggap dirinya cuai terhadap Allah, lalai dalam melaksanakan ibadah, tak dapat mengawal hati dari dimasuki oleh sifat megah dan takjub dengan diri sendiri. Bahkan beliau sentiasa merasa takut kalau dosanya tidak diampunkan oleh Allah atau kebaikannya tidak diterima. Ya, ini sifat ataupun tanda orang ikhlas. Anggap dirinya sentiasa cuai dan lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berasa diri dia kurang sokmo. Ya, dia tak anggap diri dia perfect, sempurna, tamam. Dia anggap diri dia cuai, walaupun orang kata dia juru dah, walaupun dia orang nampak dia tu okey dah, semaya jemaahnya masya-Allah, anak-anak bini dia tarbiyah molek dah, ya, ibadahnya pun okey dah, semaya malam baca Quran semua buat belakang dah, tapi dia masih menganggap diri dia cuai dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang rasa diri dia sempurna ni, ya, mengikut satu syair Arab menyebut, idza tamma syai'un bada naqsuh taraqqab zawalan idza qila tamma. Bila mana sempurnalah sesuatu, ya, maka nyatalah kekurangannya. Tunggulah saat kehancuran bila mana seseorang itu mendakwa dirinya telah sempurna. Ya, maknanya jangan sampai kita mendakwa diri kita tamam, perfect, sempurna. Akulah kalau hari ni Allah ambil nyawa, okey dah, syurga aku. Jangan gitu. Jangan ada perasaan lagu tu. Anggap kita ni tak layak masuk syurga, tapi kita berusaha ke arah itu. Ya, anggap kita ni cuai, kurang sokmo, maka dengan cara begitu kita akan sentiasa memperbaiki, mengislahkan diri, meningkatkan prestasi ibadah, amalan dan juga jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang ikhlas. Tanda yang ketiga ialah beliau lebih suka
melakukan amalan kebaikan secara tersembunyi dari amalan yang dipenuhi dengan i'lan, ya, dan irama paluan kemasyhuran. Orang ikhlas ni dia suka buat kerja sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, orang tak nampak, daripada kerja yang dipenuhi dengan i'lan dan juga irama paluan kemasyhuran. Ya, dia senyap-senyap, dia serupa, dia kata sini, dia serupa tunjang pada pokok ataupun akar pada pokok. Kalau kita tengok sepohon pokok, ya, akar tu merupakan faktor ataupun sebab kenapa pokok itu tegak. Ya, ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah. Ya, batang, ranting, daun, buah tu nampak zahir. Tapi tahukah kita bahawa yang menyebabkan pokok itu tegak, ya, kuat, kukuh, ialah kerana akarnya. Ya, jadi orang yang ikhlas ni umpama akar pada pokok, tak nampak datang, dia duduk bawah, tapi dialah sebab kepada kuatnya pokok tersebut. Ya, dan saya yakin dalam gerakan kita, dalam perjuangan kita, Parti Islam Malaysia ni, hak boleh kekal sampai hari ni di Kelantan kita ni, kira apa? Kira ramai lagi di kalangan pejuang-pejuang Islam dalam parti kita ni yang ikhlas. Saya yakin begitu. Ni grassroots ni, orang yang duduk bawah ni, hak tak mengharapkan apa-apa, tak mengharapkan projek, tak mengharapkan apa dia, kedudukan, pangkat. Kalau bagi pangkat boleh tak usah, bagi jawatan boleh tak usah, dia kata biarlah hamba buat kerja kat belakang-belakang aja. Orang lagu ni lah orang yang saya yakin menjadi faktor dan sebab kita masih lagi kekal di Kelantan. Orang yang ikhlas di kalangan rakyat Marhain ini. Ya, bila saya kata begitu, janganlah pula berkata saya pegang jawatan belakang. Malah aku nak pegang jawatan, nak duduk belakang-belakang aja. Tak. Maksudnya jangan kita ni orang kata, orang luar kata kelapak. Kelapak ni maknanya apa? Beria-ria sangat nak pegang jawatan, jangan. Tapi kalau kita ditaklifkan, ya, ditaklifkan, maknanya dibebankan, ditentukan oleh jamaah untuk pegang jawatan, kita terima seadanya dan kita buat sungguh-sungguh. Faham tu? Jangan bakal lari belakang lepas ni, jangan. Teruskan perjuangan, ya, dengan seikhlas-ikhlasnya, insya-Allah Allah beri kemenangan pada kita, ya. Dan di sana dinyatakan satu hadis, ya, hadis an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu kharaja yawman ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada Mu'adz bin Jabal qa'idan 'inda qabri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabki, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tadi, faqala Umar, ya, bukan Nabi lagi, faqala Umar, ma yubkika? Qala yubkini syai'un sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna yasirar riya syirkun wa inna man 'adali wa in man 'ada lillahi waliyan faqad barazallahu bil muharabah. Inna Allaha yuhibbul abrara al atqiya al akhfiya alladzina idza ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhruju min kulli ghubara'in mazlamah. Maksudnya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa beliau pergi ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, waktu itu Nabi dah wafat. Beliau mendapati Mu'adz bin Jabal duduk di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Mu'adz bin Jabal jerit dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bertanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku menangis kerana aku telah mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya riak yang sedikit itu adalah syirik. Kita bincang tentang ikhlas.
lawan kepada riak. Riak yang sedikit itu merupakan syirik. Sesiapa yang memusuhi wali Allah, ya, sesungguhnya dia telah berperang dengan Allah. Erti memusuhi waliullah ni, wali Allah ni terjemah yang mudahnya mereka yang patuh pada perintah Allah, mereka yang berpegang kepada agama Allah, tinggal larangan Allah, dan mereka yang berjuang menegakkan agama Allah. Ya, banyak takrif wali. Orang tasawuf dia terjemah wali ni orang yang makamnya tinggi, orang yang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi mengikut takrif umum, wali ialah siapa-siapa saja yang taat pada perintah Allah, tinggal larangan Allah dan berjuang untuk agama Allah, waliullah. Ya. Dan kita ni kemungkinan kita juga waliullah. Siapa-siapa yang menentang waliullah, Allah isytihar perai pada dia. Jangan main-main. Jangan kita bermusuh dengan mereka yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengasihi orang-orang yang baik dan bertakwa. Allah mengasihi orang-orang yang baik dan bertakwa yang tidak dikenali. Ya, dalam bahasa Arabnya innallaha yuhibbul abraral atqiya al akhfiya. Allah suka orang yang bertakwa, orang yang baik, dan orang yang melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi, al akhfiya. Bila mereka hilang, ya, bila mereka hilang ni maknanya alladzina idza ghabu, tak mari masjid, tak mari majlis. Kalau dia tak mari dalam majlis, lam yuftaqadu, orang tak sibuk-sibuk cari mana dia tu. Ya, wa in hadaru, kalau dia hadir majlis, lam yud'au wa lam yu'rafu, tak diraikan, tidak dipanggil duduk depan. Ni orang lagu ni Allah suka ni. Ya, biar kalau boleh kita bercita-cita nak jadi orang lagu ni, kita mari pun orang tak rai, tak, kita tak mari pun orang tak cari. Tapi hati mereka, qulubuhum masabihul huda, ya, hati mereka adalah lampu petunjuk. Ya, mereka keluar dari setiap tanah berdebu yang gelap. Walaupun mereka tak dikenali, tapi mereka itu hatinya suci, ikhlas kerana Allah, dan mereka itulah merupakan golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak boleh tak jadi lagu tu? Boleh tak? Insya-Allah. Saya yakin yang hadir ni semua jenis lagu tu berlaku. Tu insya-Allah. Kemudian yang keempat, tanda ikhlas yang keempat, sama sahaja di sisi beliau bekerja sebagai pemimpin atau tentera. Pemimpin ni mana pimpinan parti lah, kita kata pimpinan sesuatu organisasi. Tentera ni ahli biasa, ya, ahli biasa. Sama aja pada dia jadi pemimpin ke jadi ahli biasa, selagi mana kedua-duanya adalah khidmat kepada dakwah, maka dia tetap bekerja. Hatinya tak dikuasai oleh perasaan cinta untuk muncul ke depan, berada di barisan hadapan, maupun menjadi pemimpin dan menjawab bahagian kepimpinan. Ya, bahkan beliau mungkin lebih mengutamakan untuk menjadi tentera biasa ataupun ahli biasa, kerana takut, ya, berlaku cuai dalam melaksanakan kewajipan dan tugas kepimpinan. Ni nak peringat molek ni, semua kita lah, termasuk saya sendiri hot kecek ni, ya, bila berlaku pemilihan, katakanlah berlaku pertandingan jawatan, ya, pertandingan maknanya mengundi sesama kita, sesama ahli gerakan Islam lah. Jadikan pertandingan itu sebagai apa yang disebut sebagai fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat maknanya kita berlumba-lumba untuk buat baik. Jangan jadikan pertandingan itu sebagai apa? Nak jatuh menjatuh. Tajrih maknanya kritik peribadi orang tu orang ni, jangan. Itu bukan akhlak kita berjemaah. Ya, alangkah baiknya boleh berlaku pertandingan, masing-masing menceritakan kebaikan lawan masing-masing. Orang ni ada kelebihan kat sini, jangan cerita hak buruk tu. Cerita hak buruk tu jadi lobby, jadi cah keting, jadi macam-macam tu. Tu tak asal dalam jemaah tu. Sama-sama sendiri balah. Tak ada faedah apa satu, tak. Musuh tepuk tangan. Ya. Jadi kitanya pertandingan tak ada masalah. Memang peraturan dalam perlembagaan boleh bertanding.
ya, fastabiqul khairat. Tapi bila berlaku pertandingan mesti ada kalah menang. Hak menang pegang jawatan sebaik mungkin, hak kalah redha dan teruskan perjuangan, jangan duduk senyap. Aku tak sirah buat kerja mecok, apa tak menang baru ni, nak tengok hak pegang jawatan tu buat kerja ke tak buat kerja, lagu mana. Nanti musyawarah agung 2 tahun akan datang ni dihentam pula. Itu bukan akhlak kita, bukan akhlak berjemaah. Sama saja kalau kita dilantik sebagai pimpinan, kita buat kerja sepuas skala. Kalau tak naik, kita buat kerja sepuas skala jugalah, tetap sebagaimana biasa. Sebab kita bekerja bukan kerana jawatan, bukan kerana orang, bukan kerana nama, bukan kerana gapo-gapo. Kita buat kerja lillah. Duduk bawah jadi orang kampung pun tak apa, duduk atas pun tak apa, serupa bagi kita, tak ada masalah gapo. InsyaAllah boleh dah. Sikit saya nak ulas tentang kepimpinan baru kita. Kita Tok Guru hak selalu mengajar kita hari Jumaat tak jadi menteri besar dah, nama dah pun nah, hak ganti dia ya menteri besar barulah, Datuk Mai Yaakob. Bagi kita Tok Guru kau Datuk Mai Yaakob pun, bagi kita pimpinan kita belakang. Akhlak kita selaku anggota jemaah Islam, kita beri walak, kita beri kepatuhan, kesetiaan kepada siapa saja yang dilantik sebagai pemimpin. Ya, Tok Guru dengan kelebihan yang ada pada diri dia, dia pimpin kita lama, kita berbangga dengan Tok Guru kita. Dan Tok Guru ya, dia dah berundur dengan alasan-alasan tertentu, kita terima. Dan pimpinan baru hak naik pun kita terima dan kita wajib memberikan kesetiaan kepadanya. Ya, saya yakin kepimpinan baru kita, menteri besar baru kita dan apa dia kumpulannya mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Ya, maka sikap kita ya, kita hargai mereka dan kita pastikan kita bersama dengan mereka teruskan perjuangan. Ya, jangan sampai kita menjadi golongan ya yang sebagaimana berlaku dalam peristiwa dalam kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di zaman Sayyidina Ali ada seseorang berjumpa dengan Sayyidina Ali, bertanyakan sesuatu. Antara soalannya lebih kurang, wahai imam, wahai khalifah, kenapakah di zaman Umar, di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, umat Islam bersatu, kita kuat ya, tak berlaku perpecahan, dan di zaman ya, di zaman sekarang, di zaman kau Khalifah Ali, kita berpecah sama-sama sendiri, kita lemah. Ya, jawab Sayyidina Ali ya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, orang yang duduk keliling kelala dia orang sepupu aku, hak tak banyak songeh, tak banyak uhona. Di zaman aku ni hak jadi pecah belah, hak jadi kecalanan ni laki aku orang sepupu, hak banyak sangat songehnya, macam-macam muka tanyanya, pelik-pelik. Jangan jadi lagu tu ya. Pernah satu ketika Imam Hasanul Banna rahimahullah, ini satu kisah yang cukup menarik yang boleh sama-sama kita jadikan sebagai pengajaran sekarang. Hasanul Banna waktu dia masih hidup, ahli dia tanya, ya imam, wahai imam, jika ditakdirkan satu ketika berlakulah sesuatu perkara, imam ditangkap ke, imam dibunuh dan sebagainya, pada pandangan imam siapakah yang akan menggantikan tempat mursyidul am kita ini? Ya, jawab Imam Al-Banna dengan selamba, dia kata, ij'alu alaikum adha'afakum thumma isma'u wa ati'u fasawfa yakunu bikum aqwakum. Lantiklah orang yang paling lemah di kalangan kamu, kemudian kamu wajib dengar dan taat pada arahannya, nescaya orang itu akan menjadi orang yang paling kuat di kalangan kamu. Faham maksud dia? Mana Al-Banna bagi tahu, lantik orang lemah pun tak apa, yang penting ahli di bawah dengar patuh, nescaya orang lemah tu kan jadi kuat. Kalau lantik orang kuat, orang hebat pun, tapi ahli main ya duk geger bawah, ya ahli main duk kritik semua, ya ahli duk tak taat dan tak patuh pada pimpinan, orang hak kuat pun jadi lemah. Dan pimpinan hak ada lain bukan lemah,
Ada kelebihan tertentu dari segi pentadbirannya, dari segi pengurusannya, dari segi kepimpinannya. Tak lemah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Banna tadi. Orang yang dah ada kekuatan, kita tambah pula dengan ketaatan, kepatuhan, insya-Allah fasawfa yakunu bikum aqwakum. Ya, pimpinan kita akan jadi kuat dengan ketaatan dan juga kesetiaan kita, insya-Allah. Kemudian tanda yang kelima, ya, bagi mereka yang ikhlas ialah tidak menghiraukan keredaan manusia jika di sebaliknya ada kemurkaan Allah. Tidak menghiraukan keredaan manusia jika di sebaliknya ada kemurkaan Allah. Mana kita berjuang menegakkan agama, kadang-kadang kita tinggal rumah, tinggal isteri, tinggal anak kerana nak hadir program mesyuarat, usrah dan sebagainya. Ada orang kata lah, jira-jira kata apa, Allah ustaz tu sibuk benar, tak ambil tahu pada anak bini. Loh gila mau nak kata gapo. Yang penting kita berjuang untuk Islam. Kita yakin bila kita tolong Allah, Allah akan tolong kita. Nah, kalau manusia kata gapo pada kita, tu kerja dia. Ya, jangan cara ke dia. Yang penting kerja kita ialah untuk tegakkan agama. Allah pasti akan bersama dengan kita. Ni muslimat hak pakai tudung. Tak. Kadang-kadang hak pakai purdah, tudung labuh lagi, comel lah bagi kitanya. Tapi setengah orang kata tengok hak pakai tudung, pakai purdah ni semua ninja dah. Dia kata macam-macam pada kita dah. Lah gilah mana kata gapo pun. Yang penting aku buat benda ni ikut syariat. Allah suruh aku buat lagu ni. Dan kita pakai jubah ke, pakai serupai ke, kita menegakkan sunnah. Kita berbangga dengan apa yang kita buat kerana kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghiraukan redha manusia, ya, di sebaliknya, walaupun di sebaliknya ada kemurkaan Allah. Ya, tidak menghiraukan keredaan manusia jika di sebaliknya ada kemurkaan Allah. Kita nak cari redha Allah, bukan redha manusia. Ini tanda orang yang ikhlas. Dan tanda yang keenam ialah hendaklah, ya, ia cinta dan benci, memberi dan menahan, redha dan marah, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala dan agama, bukan kerana diri ataupun manfaat peribadi. Ya, maknanya kita cintakan seseorang kerana Allah. Ya, saya cintakan kepada seseorang sahabat saya, tu Cikgu Asal tu, ketua cawangan saya. Saya cinta pada Cikgu Asal kerana saya tahu Cikgu Asal ni dia berjuang dari dulu lagi untuk menegakkan Islam. Tak reti-reti pahala ni dia berjuang. Saya cintalah ke dia. Kemudian ada di kalangan ahli kita, dia ni buat maksiat, dia buat muka tak molek, dia ahli gerakan Islam. Saya benci ke dia. Benci saya bukan atas tubuh badan dia, benci kerana perangai dia tu, perbuatan dia, dan saya bersikap tegur dia. Tanda saya cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Bila ada orang yang buat maksiat di kalangan orang kita ni, kita tanpa segan silu tegur dia, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni cinta dan benci kerana Allah. Ya, demikian juga dia kata sini, memberi dan menahan, ya, redha dan marah, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tanda yang terakhir, jam lambat lagi, ada lagi 15 minit insya-Allah. InsyaAllah di akhir nanti ada satu cerita cukup baik untuk sama-sama kita hayati dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan. Tanda yang ketujuh, tidak bersifat malas, lembab atau ketinggalan kerana perjalanan yang jauh, buah yang lambat dapat dipetik, lambat mendapat kejayaan, dan penat bekerja dalam menghadapi manusia yang bermacam ragam. Maknanya orang yang ikhlas ni, dia tidak akan mundur ke belakang, dia tidak akan malas dan tidak akan berhenti berjuang walaupun, ya, buahnya ataupun hasil perjuangannya lambat diperolehi. Tak menang-menang 13 kali dah pilihan raya. Ingatkan baru ni menang boleh Putrajaya. Tak, kita je betul tu, Masya Allah, dah suka dah cerita Datuk Usai kita menang dekat Putrajaya ni. SMS Facebook kata sukalah kita menang dah kali ni. Tak menang juga. Nak ada ke mana? Ya, maknanya kita kena sabar.
Orang yang ikhlas berjuang, walaupun dia berjuang banyak kali tak menang-menang, dia tetap dalam perjuangan. Sebab kita berjuang bukan kerana menang kalah, kerana Allah. Tak, Allah tak tanya pada kita, mu berjuang ni mu menang banyak mana undi mu boleh, berapa kursi mu menang. Tak, Allah tanya pada kita, mu buat gapo untuk pastikan kemenangan Islam, apa pengorbanan kita, apa jihad kita. Sebab tu orang yang ikhlas dia tak pusing, ya, walaupun kita maknanya tak berapa terima kekalahan tu, tapi hakikatnya itu ketentuan Allah, kita terima juga, dan kita terus berjuang sampai satu peringkat kita benar-benar diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan rasa lemah walaupun belum lagi mencapai kemenangan. Teruskan jihad kita. Dan rupanya ada satu lagi, yang ke-8. Yang ke-8, last sekali dia kata, gembira dengan setiap kemunculan orang yang mempunyai kelayakan dalam barisan mereka yang bekerja untuk Islam, untuk membawa panji-panji dan memberi saham kepada amal, dan memberi peluang kepada setiap orang yang berkebolehan menggantikannya, ya, tanpa cuba menyekat dan menghalangnya atau menghina dan marah kepadanya. Ya, orang yang ikhlas, bila ada kita kata tenaga-tenaga ataupun kita anasir-anasir yang baru bersama dengan perjuangan, ya, dia merasa gembira, dia merasa seronok. Dia bukan, ya, menyekat ataupun menahan orang tersebut daripada terlibat. Maknanya kita lah ni, ya, contohlah kita sebagai pimpinan, tiba-tiba adalah beberapa orang pemuda ke muslimat ke siapa-siapa yang mari keluar daripada universiti, balik daripada tempat mana-mana, dia mahu tu aktivis kita, yang mari tempat kita. Nah, sepatutnya apa perasaan kita? Alhamdulillah, muncul baru dah. Lagi ramai tenaga-tenaga kita, ramai orang kata pimpinan-pimpinan kita nak tolong kita. Ini sepatutnya berlaku pada kita, ya. Tapi ada setengah pihak, bila mana ada orang baru mari tempat dia jadi rasa tergugat. Dia rasa, oh ni orang baru ni nanti nak ambil jawatan aku ni nanti nak tanding melawan aku ni. Hak tu tak ikhlas, tu tanda. Tu tanda orang tak ikhlas. Orang yang ikhlas, bila mari orang baru nak bagi sumbangan pada Islam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, welcome, comel baru. Nak kita bekerja untuk Islam ni bukan mudah. Nah, kadang-kadang masa tak ada, tenaga kurang dah, nak lagi. Nak bila orang baru mari, kita berasa dia ni nak ambil tempat kita. Nah, jangan begitu. Kita ucapkan selamat datang, ya Allah, kita sama-sama berjuang. Ini tanda orang yang ikhlas dalam perjuangan, ya. Okey, ada 8 tanda. Cuba kita hisap diri kita. Ada tak pada diri kita 8 perkara tadi tu? Kalau ada, ikhlaslah kita. Kalau tak ada, maknanya kena baiki. Kena bomo, kena berubah supaya kita benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Dan kita perlu faham sungguh-sungguh, ya, dengan ikhlaslah bantuan Allah akan datang pada kita. Satu hadis yang masyhur, ya, satu hadis, ya, yang cukup baik diceritakan. Hadis ni dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, ya, dalam babul ikhlas. Saya tak baca hadis tu, saya cuma sekadar menceritakan. Hadis tu bermula dengan intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasuddat alaihimul ghar. Itu antara matan awal hadis, dan hadis ni hadis sahih muttafaqun alaih. Siapa yang nak tengok boleh rujuk Riyadhus Salihin babul ikhlas. Cerita hadis ni ada 3 orang sahabat sebelum zaman Nabi. 3 bersahabat ni, 3 kawan ni, dia intalaqa, dia bertolak daripada kampung dia nak pergi satu tempat, ya. Sehingga bila sampai waktu malam, mereka pun mencari tempat untuk, ya, berteduh. Akhirnya mereka terjumpa sebuah gua. Lalu mereka pun berehatlah dalam gua itu. Sedang mereka berehat, tiba-tiba, ya, berlaku gempa bumi,
menyebabkan seketul batu daripada atas bukit bergolek turun, tutup tepat-tepat, tutup pintu gua dia tu. Batu tu menutupi pintu gua tempat mereka sedang berehat. Ya. Lalu mereka pun cuba untuk menyelamatkan diri, tolak batu tu, tak erok. Ya, tak mampu mereka tolak. Akhirnya mereka berbincang apakah jalan penyelesaian. Nak buat gapo nak selamatkan diri masing-masing. Kalau tak boleh keluar, mana confirm mereka akan mati. Sebab oksigen tak ada, makan minum pun tak ada. Ya, jerit pun orang tak dengar, menjerit pun orang tak dengar. Ya, lalu akhirnya bincang macam mana cara nak selesai. Timbullah idea untuk masing-masing bertawassul, ya, dengan amalan masing-masing. Ya, tawassul ni maknanya masing-masing cerita amalan masing-masing, ya, yang ikhlas, kemudian minta pada Allah supaya selamatkan mereka. Maka orang pertama bertawassul, dia cerita lebih kurang lah, ya, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku dulu ada seorang sepupu perempuan yang cantik, comel lote. Aku kenal sangat ke dia, nak menikah dengan dia. Aku cuba tackle dia tu, saya tukar bahasa saya dah, boleh rujuk hadis. Cuba nak mana tackle dia, nak berzina dengan dia, dia tak say, dia tak say. Ya, sampailah satu keadaan di mana berlaku kemarau panjang, sepupu aku ni miskin, dia mari berjumpa dengan aku nak minta bantuan keuangan. Ya, nak makna sara makan minum dia lah, keluarga dia. Ya, aku pun berada sikit, aku pun beri syarat. Ya, aku kata ke dia, kalau mu nak bantuan aku, mu kena berzina dengan aku dulu, baru kau bagi bantuan. Disebabkan kesempitan hidup, maka sepupu aku tadi setuju untuk berzina. Ya, pendekkan cerita, berlakulah apa yang berlaku, sehingga sampai klimak nak sampai berzina dah. Sepupu aku maknanya mengingatkan aku, takutlah pada Allah, tidak halal cincin disarungkan bukan pada tuannya. Dia bagi kinayah begitu nak ayatnya. Dia tegur, jangan buat zina lagu ni, ya, nikah dulu. Lalu aku pun tersentak bila ditegur oleh sepupuku, aku tersentak bangkit daripada, ya, tempat tersebut, dan aku terus meninggalkan sepupu aku tanpa berzina dengannya, dan juga meninggalkan, ya, harta yang aku berikan pada perempuan tadi. Lalu dia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku meninggalkan zina tadi ikhlas kerana-Mu, disebut ikhlas itu, ikhlas kerana-Mu, maka selamatkanlah kami daripada bencana ini. Lalu dengan izin Allah, batu besar tadi dengan sendirinya bergerak. Batu besar tu bergerak, gerak gitu lebih kurang, dah gerak batu tu, tapi nak keluar tak celuh lagi, tak ada tubik lagi. Maka hak nombor dua pula bertawassul. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku ada mak ayah tua dah, aku berbakti pada keduanya. Setiap kali aku balik kerja, aku bawa susu, aku akan pastikan mereka minum susu tersebut. Yang lebihnya, baki susu tu aku akan beri pada anak bini aku. Satu hari aku lewat balik, aku sampai di rumah mak ayah aku, dia tu tidur dah, tidur dah belakang. Aku tak tergamak nak buat kelik di rumah susu tersebut, melainkan setelah mak ayah aku minum dulu susu tu. Ni berbaktinya daripada mak ayah dia. Dalam masa yang sama, anak-anaknya duduk jerit di rumah, duduk nangis nak ke susu. Dia juga sampailah ke pagi, bila mak ayah dia bangun, dia bagi susu kepada mak ayah dia, baki tu buat kelik di rumah. Ya, dia berdoa, ya Allah, kalaulah aku berbakti pada mak ayah aku ini ikhlas kerana-Mu, maka bantulah kami, selamatkanlah kami daripada bencana ini. Gerak lagi batu tu, batu besar tu bergerak lagi dengan sendiri, ya, tapi tak celuh lagi, tak boleh keluar lagi. Tiba giliran yang ketiga, ya, orang ketiga ni berdoa, dia beritahu, ya Allah, aku dulu tokai besar, aku ada kuli ramai kuli aku kerja bawah aku, nak boleh aku bayar gaji pada kuli aku. Waktu aku bayar gaji itu, satu kali aku bayar gaji sebulan tu, semua pakai ambil belakang gaji masing-masing, ada sore hak tak ambil gaji dia. Ya, lalu aku laburkan gaji kuli aku tak ambil tadi tu dengan cara aku beli 2 ekor kambing sepasal, dan aku ternak kambing tu. Kambing tu pula membiak dengan begitu cepat, banyak jadi kambing, penuh padat.
Aku terpaksa upah, ada upah maknanya pekerja kuli untuk jaga kambing tu. Satu ketika beberapa tahun lepas tu, marilah kuli aku hak tak ambil gaji tadi, minta semula gaji dia. Aku kata, gajimu tu penuh, kambing hak penuh padai tu hak belaka gajimu. Aku nak ambil gaji, bukan ambil kambing, kata dia. Gajimu tu aku lapor dah. Dia biar lagu tu banyak, ambil belaka lah. Dia ambil semua, tak tinggal skepeng pun. Skepeng pun tak tinggal, dia ambil belaka dah. Tak tinggal lah, saya kau 2 upah orang dah, tak tinggal. Lalu dia redha dan dia berdoa, ya Allah, sekiranya aku tolong kuliah aku itu ikhlas kerana-Mu, disebut ikhlas itu, maka selamatkanlah kami daripada bencana ini. Lalu bergerak lagi batu besar tu, ya, gerak dengan sendiri, dan alhamdulillah mereka berjaya keluar daripada gua tersebut. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Nak rayaknya gapo? Nak rayaknya kuasa yang ada pada ikhlas itu, power ikhlas itu. Dengan ikhlas, ya, mereka boleh gerakkan batu besar sehingga selamat masing-masing. Ya, tak care lah kalau kita semua pejuang-pejuang Islam ni ikhlas dalam perjuangan, bermula peringkat cawangannya, UPU-nya, ya, kawasan MTD-nya, kemudian negerinya, daerah-daerah, pakai ikhlas belakang, satu Malaysia ikhlas. Tak care lah Barisan Nasional tak ada jatuh. Boleh jatuh tak? Boleh lah. Syarat kena ikhlas belakang jangan ada bubuk jawatan. Maka ikhlas belakang, insya-Allah Allah akan bersama-sama kita. Dan ala inna nasrallahi qarib, ya, kemenangan Allah itu hampir pada kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah sedikit yang kita boleh kongsi pada pagi ini. Moga-moga mendapat manfaat dan teruskan perjuangan. Jangan lupa sahabat kita yang dizalimi di bumi Mesir, di Syria, di Palestin dan di serata dunia, perbanyakkan doa. Dan kita akhiri sama-sama dengan berdoa untuk keselamatan umat Islam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي برما وفي كل مكان. اللهم وحد صفوفهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود، اللهم العن اليهود، اللهم املأ بيوتهم نارا، اللهم دمرهم قبل أن يدمروا الأقصى. اللهم عليك بأمريكا ومن حالفهم لهدم الإسلام. اللهم عليك بعبد الفتاح السيسي وأعوانه. اللهم عليك ببشار أسد وأعوانه. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم، يا قهار يا جبار يا منتقم، يا قهار يا جبار يا منتقم، يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير. الله